Okey, nampak jelas tak dekat skrin saya share tu? Nampak? Awak dah buka muka surat 16? Dah ke belum? Okey, yang ni saya nak refresh awak punya ni je. Awak dah belajar sebelum ni, yang ni kan? Sekejap ya, saya cari. Macam mana buat? Kejap ya. Okey, awak tanya dia kat sini. Okey, nampak tak yang ni? Bola. Okey, ni kita akan tengok jujukan dulu lah. First jujukan ialah satu susunan nombor atau objek yang mengikut pola tertentu. Okey, sebelum ni awak pernah belajar yang ni? Sekejap saya share buku teks tu. Tengok buku. Okey. Okey. Okey, jujukan tu yang macam ni, contoh contoh 11 ni awak tengok. Awak tengok ni. Jujukan tu maksudnya dia akan ada pola yang sama. Contohnya kat sini 65, 60, 55, 50. So pola dia macam mana nak tahu? 65 tolak 60 dapat negatif 5 dan seterusnya 60. Nampak tak Faris? Ke saya kena besarkan lagi?
Boleh? Tu saya tak share. Nampak tak? Hah? Awak tengok dekat skrin je. Okey, jujukan tu adalah nombor turutan yang ni yang ada satu pola yang sama. So pola tu yang ni. Menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Yang ni kita panggil jujukan lah. 65, 60, 55, 50. Sebab apa kita panggil dia jujukan? Sebab dia mempunyai pola ni 65 tolak 60 dapat negatif 5. So 60 tolak 55 pun dapat negatif 5 dan seterusnya. So maksudnya kat sini jujukan tu nak bagi tahu dia punya pola ni negatif 5 ni. Sama. Contohlah saya tunjuk yang bukan jujukan. Okey, bukan jujukan dia. Sekejap kalau yang ni jujukan jugalah. Macam mana nak dapat 10 ni? 2 tambah. So kalau tak tahu berapa dia kena tambah. So yang belakang ni tolak yang ni dapat dia punya pola ni. Yang bawah ni kita panggil pola. So dia kat sini adalah jujukan. Saya nak bagi awak beza jujukan dengan bukan dulu ya. Okey, ni jujukan lah sebab dia akan tambah 4. Ni sifir 4 kan? 4, 8, 12, 16. So 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4 dapat 16 ya. Yang ni saya nak buat revision awak sikit lah. Okey, contohlah mana. Boleh tak Faris, boleh tak? Faris faham tak jujukan tu macam mana? Faham Okey. Kalau jujukan tu dia punya hasil tolak ni dia akan dapat sama. Ataupun hasil tambah ya. Awak tengok dia punya pola. Sebelum ni dah belajar kan? Saya nak refresh awak semula je. Okey, contoh saya tunjuk yang bukan jujukan. Bukan jujukan ada tak Okey, kat sini. Okey, nak tahu dia jujukan atau bukan Nampak tak yang A ni? Negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2 dan 6. So, yang ni negatif. Kejap. Awak tahu kan macam mana nak dapat negatif 6 ni? Tahu tak? Contohlah kita tengok yang positif lah. Yang positif ni. 2 ke 6. Dia tambah berapa untuk jadi 6 ni? So nak tahu kita kenalah tolak yang belakang. 6 tolak 2 dapat 4. Kalau yang ini negatif 10 ni dapat negatif 6 kan. So kita cuba tambah yang kita dapat ni. Pola dia yang kita dapat menambah 4. So kita tambah 4. So negatif tambah 4. Dia contohlah kalau awak tak faham macam mana negatif ni tambah dengan 4 kan. Dia macam ni untuk kefahaman. Maksudnya awak ada hutang RM10 tapi awak baru bayar RM4. So akan ada RM6 lagi hutang tu. So kita kena ada tanda negatif lah kat depan. So dia bayar lagi hutang RM4 tapi still ada hutang lagi negatif 2 lah. Dan seterusnya. Apabila pola dia ni sama,
iaitu menambah 4. Dia adalah jujukan. So jujukan ni berdasarkan pola dia. Okey, contoh yang B ni, okey. 4 nak ke 5 berapa nak kena tambah? So nak tahu 5 tolak 4 dapat 1. So yang ini 5 ke negatif 7. Nak tahu macam mana yang ini contoh dapat negatif 7 kan, ni dengan 5. So yang ini tolak yang ini dapat ini. Sekejap saya nampak faham tak kalau yang ini Faris? Faham? Macam mana dapat negatif 12 ni? Sebab dia tolak. Okey, negatif 7 tolak? Tolak berapa? 5. Okey, awak tahu bezakan negatif dengan positif Boleh Okey, so yang ini pola dia tambah 1. Yang ini pola dia menolak 12. Lepas tu negatif 7 kepada 10 pula. Awak tahu kan 10 tolak dia akan jadi tambah. Sebab dia 10 tolak negatif 7. Kalau tekan kalkulator tu dia akan dapat pola 17. Okey, yang kat sini kalau kita tengok 3 pola ni dia tak ada pola sebab dia punya ni berbeza. Dia punya hasil untuk dapatkan nombor ni selang dia punya beza untuk nombor ni, nombor 4 ke 5, 5 ke negatif 7 ni dia punya pola tu berbeza, okey. So kita tak panggil kita panggil dia tak ada pola lah sebab kalau pola ni sesuatu yang sama. So pola kalau yang A ni tambah 4. Kalau yang B ni tak ada lah sebab dia punya beza ni berbeza. So dia tak ada pola. Apabila dia tak ada pola, dia bukan jujukan. Okey. Boleh beza antara jujukan dengan bukan Okey, kita tengok contoh sikit. Yang ini, okey, kalau dia dah cakap kan, lengkapkan jujukan nombor tersebut. So dia dah siap-siap cakap kat sini adalah jujukan. Apabila dia jujukan, awak just cari beza dia ni. So 13 tolak 7 berapa? Faris. 13 tolak 7. Awak dapat? 6 je ke? 6, okey. So untuk selesaikan ni awak kena semua tambah 6 lah. Maksudnya untuk dapat yang kosong ni kan. 13 tambah 6. Awak dapat apa? Kat sini lah awak tulis. Yang ni dah diberi. So 25 tambah 6 dapat 31. Okey, 31 tambah 6 berapa? 7. Okey, dapat 37. Awak letak kat sini lah. Okey, yang ni boleh faham ya. Kalau contoh, ni nombor menaik. Kalau nombor menurun, awak tengok yang B ni. Awak tengok yang B ni kan. Awak tengok hing dia. 64, 52. So, dia akan menghasilkan pola yang macam mana? Kalau 52 tolak 64, awak dapat berapa? Awak dapat berapa? Dapat. Awak kena yang belakang tolak yang depan. Dia memang semua macam tu. Tolak 52 tolak, okey dapat So 84 tolak 12 dapat yang ini.
Yang ni dia beri. Nak tahu yang ni kena buat apa? 52 tambah ke tolak 12? Tolak. Okey, boleh selesaikan yang B ni. Okey, faham setakat ni. So, lagi yang susah sikit. Yang ni saya refresh je. Ni. Okey, yang ungkapan algebra ni. Yang ni adalah di sini sekejap, yang ni satu minus ni. So yang plus 8 ni duduk kat sini. Sebab dia dah cakap kalau yang ini awak kena fikirlah. Kalau dia sama kat sini, dia adalah kekal 1 tambah yang tak kekal ni kita tukar jadi N. Okay. Boleh Okey. Untuk yang jujukan ni awak boleh, cuma kalau yang algebra tu susah sikit, awak kena fikir sikit lah macam mana. Okay. Sekali sekejap ya. Okey. Yang ini awak tengok sikit. Tentukan pola jujukan nombor menggunakan perkataan. So berapa pola dia? Berapa pola dia? Dalam perkataan dalam perkataan awak kena bagi tahu lah menambah, menolak berapa macam tu. So untuk tahu pola ni macam mana Faris kira? Contoh. Cuba kira sikit. Awak dapat berapa? Nak tahu pola dia macam mana? 8. 12 salah 4 berapa? 8. Okey, awak kena tulis lah. Dalam perkataan, apabila dalam perkataan awak kena bagi tahu pola jujukan ialah menambah 8. Boleh? Itu dalam perkataan lah. Okey. Kalau dalam ni perkataan nampak? Dia cakap maka pola ini adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Ni cara jawab dia. Kalau dia nak dalam nombor, awak just tulis macam ni. Pola ialah plus 8. Okey, boleh yang ni. Okey, kita tengok sikit lagi. Yang ni susah sikit kot awak nak buat. Okey, kalau yang ni dia cakap hitung sebutan ke-7 dan ke-11 sebagai jujukan nombor di bawah. Yang ni awak kena tolak dulu lah. 5 tolak 3. And then dia kata dia nak yang ke-7 dan ke-11. So awak kena, contoh yang ni dia dah bagi 3. Awak kena tambah lagi sehingga 11. Dan awak kena senaraikan jujukan yang ke-7 dan ke-11. Faris faham tak soalan ni nak apa? Tak. Okey, maksud dia kat sini. Dia dah bagi 3 senarai jujukan. Ni kat sini ni. Tapi yang first kali awak kena cari pola. Pola berapa ni Faris? Untuk A ni. Pola dia berapa? 5 tolak negatif 3. Sekejap, saya boleh tulis tak kat sini?
Okay, nampak dah ni? Oh, sekejap. Saya nak tulis. Mana dah? Okay, sekejap. Okay, sekejap ya. Awak nampak kan? Okay, ni. Dia nak yang ke-7 dan ke-11. So, first kali kita kena cari pola. Pola dia, macam mana nak cari pola? 5 tolak negatif 3. 5 tolak negatif 3. So, dia akan dapat berapa, Faris? 8. Okay, 8. So, dia punya pola adalah 8. So, 13 tambah 8. Berapa? Okay. Amma boleh tengok ya. Okay. Okay, nampak Okay, 13 tambah 8 dapat berapa? Ni, kita kena kira lah. Ni yang 4, 2, 3. Kita nak kira ni yang keempat sehingga 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang bercakap tu? Saya. Awak tanya apa? Surat apa? Cikgu. Muka surat apa? Muka surat berapa? Sekejap. Muka surat 12. 12 pula. Sekejap mana? 12. Ya. Betul lah 12. Yang nombor 3 tu. Okey, Faris, cuba awak senaraikan nombor tu sehingga 11 kedudukan yang ada. Boleh selesaikan tak, Faris? Boleh tak? Faris. Boleh? Awak kena tambah 8 ni sehinggalah ada 11. Tapi nanti jawapan yang awak kena bagi hanyalah kedudukan yang tapi awak kena kira lah sampai dapat 7 dan 11. So, jawapan awak nanti sebutan ke-7 nombor yang awak dapat kat sini lah. Dan ke-11 nombor yang ada kat sini. Tapi awak tetap kena kira lah sampai 11 ni. Dan samalah juga dengan A, B dan C. Okey, saya tak nak ambil masa banyak sangat untuk yang ini. Tapi boleh faham tak macam mana nak cari ni?
Kalau dia cakap nak pola, awak kena tolak dia punya ni, and then awak dapat pola dia berapa. Dan kalau dia nak sebutan ke berapa tu, awak kena kira lah. Daripada ni, awak kena tambah sampai yang ke berapa dia nak ni. Ke 7 dan ke 11. So, okay, nanti yang ini saya nak suruh awak cari. So, saya tak boleh ambil banyak masa sangat kat sini sebab nak revise yang next bab faktor ni. Susah ni. Okey. Yang okey, saya tunjuk yang senang-senang awak nak score je sebab saya takut awak pening nanti. So, yang nombor 11 tadi tu awak boleh cuba buat, nanti hantar dekat saya, nak tengok betul tak awak cari. So, kita tengok bab 2 pula. Yang ini awak dah belajar, awak boleh tengok balik ya. Okey, kita tengok yang simple-simple je. Kita tengok yang simple-simple sahaja. Saya nak bagi awak boleh score ya. Sekejap Yang ini selalu masuk exam. So, okey. Awak boleh buka muka surat 21 dan 22 ni. Dia bersambung Awak tengok dekat skrin pun boleh. Okey, yang ni tajuk pemfaktoran dan pecahan algebra. Yang ni okey, saya adjust sikit Yang A ni kan 6 kurungan 3 tambah 4 W tutup kurungan. Kalau dia cakap kembangkan, maksudnya awak kena darab masuk ke dalam ni. Maksudnya 6 darab 3 tambah dengan 6 darab 4 W. Okey, macam ni. Kita tengok yang dekat skrin saya ni. Okey, tengok dekat skrin saya ya. Okey, macam mana dia kembangkan. Kalau dia suruh kembangkan, awak kena buat macam ni. Kalau kembangkan senang. Kalau faktor masuk dalam tu, nanti saya tunjuk yang simple je. Yang boleh nak score. Okey, cara dia macam ni. First kali, yang kat luar ni 6 kan. Awak kena darab dengan 3 dulu. So, awak buat macam ni. 6 darab 3 tambah dengan ni, tambah tu ni yang inilah, tambah kat sini. So, yang satu lagi 6 darab dengan 4W. Maksud kurungan ni adalah darab ya. Maksudnya 6 darab 3 tambah letak balik 6 darab 4W, okey? So 6 darab 3 awak dapat berapa? 18 ya. Kat sini tambah dengan 6 darab 4. 24. W ni kekal lah sebab dia darab. So dia akan jadi 24W. Okey, kalau yang D ni okey. Saya rasa awak susah sikit kot nak faham yang ini. Yang A ni boleh tak? Macam mana nak kembangkan A ni, boleh tak?
Boleh ke tidak? Okey, kita tengok latihan sikit. Nak bagi awak nampak. Yang ni saya nak suruh awak buat revision ni. Awak tengok balik ya, saya sebentar lalu dan saya bagi untuk yang awak boleh skor saja. Kalau yang contoh 2 ni awak boleh kembangkan tak? Cara nak kembang dia ada kat bawah ni, cara macam mana nak kembang. Boleh tak yang ni, contoh 2 ni? Maksudnya kalau tadi kita ada satu benda je kan. Tapi yang ni dah ada operasi dan ada 2 faktor ni. 2 bracket lah maksudnya. Kalau dia ada 2 bracket awak kena buat macam ni. First kali Y darab dengan Y. Dan satu lagi dia akan Y darab dengan okey, yang ni dia buat cara dia lain sikit. Sekejap. Saya tunjuk sikit yang ini. Okey, sekejap Okey, cara dia macam mana? So, awak tengok betul-betul Y ni. Oh, tersalah. Okey, Y ni. Okey, Y ni. Dia akan darab dengan ni. So, first kali awak kena tulislah Y sama dengan Y tolak 3. Yang satu lagi. Okay, awak buat yang ni dulu. Y darab Y. Jadi, Y kuasa 2. Y darab dengan negatif 3. Jadi, negatif 3Y. Kalau darab, dia akan jadi okey, awak buat satu-satu. Okey, ni dah selesai. Satu lagi tambah 1 darab dengan Y tolak 3. 1 darab Y. 1 darab negatif 3. Jadi negatif 3. Okey. Yang ni 3Y tambah
tambah dengan Y. Maksudnya negatif 3 tambah dengan Y. Y ni maksudnya 1 lah. 1 kat depan. So, operasi macam biasa. Ni, dia hutang RM3, dia dah bayar RM1. So, tinggal negatif 2. Y ni sama je, salin balik. So, dia akan jadi Y kuasa 2 tolak yang kita dah dapat ni 2Y tolak 3. Okey, boleh. Boleh tak macam mana nak buat yang tu? Ni kembangkan. Cuba awak buat yang sekejap ni. Okey. Saya tengok. Saya nak tengok awak boleh buat tak untuk yang ini. Sebabnya okey. Awak buka muka surat berapa ni? Sekejap ni. 26. Cuba buat untuk nombor 2 A. Cuba buat untuk 2A tu. Jumpa tak soalan tu kat mana? Jumpa tak? Okey, jumpa tak soalan ni? Jumpa tak? Okey, saya nak suruh awak kembangkan. Boleh tak? Faris dengan Amar boleh buat? Cuba kembangkan. Kenapa saya punya ni? Jauh saya punya ni tak baca. La ilaha illallah. Jadi Iris. Kita bayar dah pay every month kan? Mana mau saya? Okay, awak dapat tak macam mana nak buat? Boleh tak? Amar dengan Faris boleh tak? Okay, cara dia. Boleh tak? Tak boleh? Tak faham. Okay, dia macam ni.
So 3 ni duduk kat luar kan. Kita kena kembangkan dia tu. Kembangkan maksudnya darab masuk dalam ni. Maksudnya awak ambil 3 ni darab dengan X dan keluarkan plus ni. Plus dengan 3 kat luar ni kita mesti ambil tengah darab dengan 2. So 3 darab X dapat apa? 3 X, okay? 3 darab 2 berapa? Plus ni saling balik je. Yang besar-besar ni saling balik. Sekejap, yang ni tak. Yang plus saja. Yang lain kita buat operasi. Okay, boleh? 3 darab X jadi 3X. 3 darab 2 dapat berapa baris? Plus ni tambah saling tu balik je. Follow balik je. Ambil balik plus tu sebab dia memang operasi tambah kat sini. So kat sini dia tak akan berubah, dia tak akan pernah berubah dah plus kat sini. Okay, 3 darab 2 berapa? 6 ya? 6. Okay, cuba awak buat B pula. Buat macam saya, buat besar-besar, 4 ni besar. Darab dengan berapa? Operasi yang sama adalah tolak. Dan 4 ni ambil lagi. Sebab dia duduk kat luar, masuk dalam. Dan isi apa yang perlu kat dalam. Okay. Okay, macam mana? Sebelah 4 ni apa? Yang mana kita kena letak? 8X. Dan yang ni kita dah salin balik. So 3 lah kat sini. So 4 darab 8 berapa? 32. Okay, 32. So X kan? Tolak dengan 4 darab 3 berapa? 12. Okay, boleh ni. Nanti masuk exam ni. Okay, 2. Macam mana ni? Okay, yang kat luar ni, awak buat macam ni, petak 2. So, dia akan ada 2. Apa darab tambah ni balik. 2 memang akan, yang kat luar ni, masuk dalam maksudnya dia akan ada 2 lah yang sepatutnya kita darab. 2 darab apa kat dalam ni? Yang kita tak petakkan dia tu. 2 darab apa? 2 darab A dengan 2 darab 5. So 2 darab A dapat apa? 2A tambah dengan 2 darab 5. 10. So macam ni je lah untuk yang ni. So saya tunjuk seperti lalu je dan saya bagi soalan yang mudah untuk sekolah sebab kebiasaan soalan kembangkan ni banyak kertas 1 lah tapi kertas 2 pun ada. Okey, kita tengok satu lagi. Saya di kampung nak ada, saya akan kata nanti saya akan memaksa jiran-jiran saya untuk lagi.
Saya fikir bukan kata mari tu tak apa kita sama. Dah bentuk dulu kalau mau saya. Okey, yang ini yang ada dua bracket, dua kurungan. Macam mana nak buat? Okey, awak tengok saya macam mana saya buat ya. Okey, kat sini ada dua. So yang ini panjang sikit lah. First kita akan bulatkan bulat. Yang ini dia akan sama. So kita besarkan A. Yang ini ambil je A tambah 2. Lepas tu satu lagi apa ni? Plus 1. Saya bulatkan plus 1. Awak buat besar-besar biar nampak. Plus 1. Darab orang yang sama sahaja. A plus 2. Okey. Okey. A darab A. A darab A. Apabila A darab A, dia akan jadi A kuasa 2. Kalau A darab A darab A, ada berapa A tu? 3. So dia akan jadi A kuasa 3. Contohlah dia dah bagi A kuasa 2 darab dengan A. So yang A ni adalah kuasa 1. Semua ni adalah kuasa 1. Dia akan jadi A kuasa A kuasa 3. So awak apabila dia punya ni sama, yang atas ni dia akan tambah. Kalau darab, kalau bahagi A kuasa 2 bahagi A 1. Dia akan jadi tolak. So A kuasa 2. Kalau kita buat bentuk macam ni kita akan nampak. So dia akan tinggal A. Yang ni nota je. So A kuasa 1 darab A kuasa 1. Dia akan jadi A kuasa 2. So A darab A darab 2. A darab 2. Jadi 2A. Yang ni saling balik tambah dengan 1 darab A jadi 1A. 1A. Kalau awak tak letak 1 pun, A adalah 1A lah maksudnya. Contohlah soalan tu dia tulis A sahaja. Maksudnya 1A ya. So 1 darab 2, 2 lah ya. So yang kita boleh selesaikan di sini, yang ni tak selesai lagi ni. Sebab A ni ada geng dia kan. Okey. 2A tambah 1A. 2A tambah 1A jadi berapa A? 3. Yang lain tak boleh. So A kuasa 2 ni kenapa tak boleh tambah dengan 2A ni? Sebab dia bukan geng yang sama Kalau awak nampak dia ada geng macam A dengan A, awak kena tambah lah. 2 ni tak boleh masuk geng ni sebab dia tak ada A. Nilai yang kat depan ni tak apa, tak sama. Cuma yang unknown ni, kalau dia A, contoh dia A kat sini, dia bolehlah masuk geng dua ni. So awak ambil balik
jawapan dia akan jadi A kuasa 2 tambah yang ini jadi 3 A. Yang ni inilah jawapannya. Okey. Okey, B pula. Ni kan macam mana saya ajar, first kali awak ambil orang depan, akan awak follow orang yang belakang ni. Awak ambil X darab dengan X tambah 4. Dan awak tengok apa pun tak nampak lah pula. Okey, awak tengok ni. Operasi tolak. So kat sini ada tolak lah. Tolak 5 darab dengan X tambah 4. Macam biasa, X darab X. Yang ini yang saya tunjuk untuk soalan 2 tadi tu kan. Cuma yang ni apabila dia ada 2 macam ni, dia kena buat macam ni. So X darab X dapat X kuasa 2. Maksudnya X kuasa 1 darab X kuasa 1 base yang sama. Apabila dia darab, dia akan jadi yang atas ni dia akan tambah jadilah 2. So X darab dengan 4. Yang ini saling balik 4 X. Okey, seterusnya negatif 5 darab X dia akan jadi tolak 5 X. Okey, negatif 5 juga darab masuk dalam lah ni. Okey, negatif 5 darab 4 berapa? Dapat negatif 20. So sekarang ni yang ni ada geng lah. Cuma dia ada RM4, tapi dia hutang dia ada RM5. So RM4 dia berbayar. So tinggal berapa ringgit lagi tinggal negatif 1 X. So dia akan jadi X kuasa 2 tolak ada hutang lagi kan 1X, ataupun awak tulis X negatif X saja. Negatif 1X adalah negatif X, sama je lah. Tolak 20. Okey. Yang ini awak tengok balik nanti ya macam mana nak buat. Awak cuba buat yang soalan yang saya tinggal tu, ada lagi beberapa. Ni untuk revision awak tengok balik ya. Okey. Seterusnya okey, macam mana nak faktorkan dia pula. Yang ni susah sikit, macam mana nak ajar. Boleh tak? Okey, saya tunjuk yang simple-simple je nak bagi awak nampak. Tadi kita kembangkan kan, yang sekarang ni kita nak masukkan di dalam kurungan balik. Awak tengoklah sikit. Kalau tak faham bagi tahu ya. Okey. Soalannya
Ada paki tak? Kalau jumpa Macam ni ya. Tentukan faktor sepunya terbesar ataupun dia punya singkatan dia FSTB bagi setiap sebutan. So dia nak faktor masuk macam mana? So awak boleh tengok contoh ni. Kalau faktor tadi kita darat masuk dalam. So kalau ni tadi kembang, kita faktor darat masuk dalam. So yang ini awak kena bahagi. Okey, yang ni dia dah bagi. Dia nak faktor. Awak kena tengoklah. 6 dengan 4 ni nombor berapa boleh bahagi? Yang sama. Maksudnya nombor yang boleh bahagi dengan 6, nombor yang boleh bahagi dengan 4. So awak buat bentuk macam ni. Okey, saya contohin sikit kat sini. Okey. 6H 4G H. Yang first kali awak buat untuk nombor ni. Dia boleh bahagi dengan nombor berapa? Kalau kat sini 6 boleh bahagi 2, 4 pun boleh bahagi 2. So letak 2 kat sini. 2 kan? So 6 bahagi 2 akan jadi 3 H dan 4 bahagi 2 dapat 2. 6 ni saling balik je lah. GH. Okey, kat sini awak akan nampak ada lagi yang sama. Apa yang sama tu? H dengan H. So awak boleh keluarkan H. So akan tinggal 3,2 G. Ada lagi tak yang sama? 3 dah tak boleh bagi 2. 2 masih boleh bahagi 2. Tapi pengfaktoran ni dia kena cari nombor ataupun unknown yang boleh dibahagi yang sama lah. So dah tak ada. Apabila dah tak ada, nilai yang awak bahagi ni, awak akan dapat ni 2H. Awak tengok daripada atas ke bawah. Maksudnya 2 dah H jadi 2H. So 2H tu adalah faktor sepunya terbesar. FSTB. Cuba awak buat yang nombor 2A tu. Senang je ni. Cuba buat. Tak payah tengok jawapan ni. Cuba buat. Boleh tak? First kali kita kena buat apa? Faris boleh tak Faris? Boleh tak? Macam mana nak? Okey. Kalau yang ni awak faham tak? Bahagi awak tahu tak macam mana? Tak. Okay. Sebab sekarang ni dia ada 2. Awak tengok balik Saya besarkan dia punya ni. Okay, saya tunjuk satu cara bahagi. Bahagi yang simple je. So yang ini kan. Contoh 6. Okay, 6 kan. 6 bahagi 2.
Contoh. Awak pun buatlah CV2 kat tepi ni. 2, 4, 6, 10, 12. Yang ke berapa? Yang ni 1 kali 2 dapat 2. Ni, okey jap. Saya tulis kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kejap. Oh, sorry. Aku tak nampak pula. Yang first kali CV tu ada kat tepi. Kalau awak tak tahulah contoh, tak tahu CV2 macam mana ya. Dia adalah gandaan 2 ya. 2 tambah 2. Okey. 1 kali 2 adalah 1. Gandaan mana wadang? Okey. Okey. 1 kali 2 adalah gandaan 2 yang pertama. Maksudnya gandaan 2 yang pertama adalah 0 tambah 2 adalah 2. Gandaan yang first. So, 2 darab 2 maksudnya gandaan 2 tambah 2. So, akan dapat 4 dan seterusnya 3 darab 2. Maksudnya 2 ni ada 3 kali. 1, 2, 3 akan dapat 6. So, awak tengok dekat soalan, awak nak buat sampai berapa kan? So, kat sini dah sampai dah 6. So, awak buat sampai 3 gandaan je lah. 3 gandaan sahaja. So, awak nampak 3 gandaan dah dapat ni. So, awak buat cantik sikit. 1, 2, 3. CV 2. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Okey, nampak? So, kat sini 6 ni ada dalam CV2 kan? So, apabila 6 ada dalam CV2, 6 ada dalam CV2. 6 ada dalam CV2 tapi gandaan yang ke kali ke berapa? Kali ke 3. So, 6 kat sini ambil ni. Pergi sini. Yang kat luar ni kali ke berapa ni adalah yang atas. 3. 3 2 yang kat sini ni adalah 2 yang di sini. Kalau awak nampak. Yang inilah kita akan ambil. So, pemfaktoran bagi 6 ni 2. Untuk yang first tu 2. Yang H tu mungkin awak tak nampak sebab dia adalah unknown. Contohlah H pun ada gandaan. Tapi dia darab punya ni. So yang ni macam mana nak bagi awak tahu? Okay, untuk H ni saya senangkan sikit awak punya. H ni kan, awak tengok orang sebelah dia ada H tak? So, keluarkan H kat luar. So, dia akan tinggal apa? Apabila tinggal buat keluar H ni, dia akan tinggal
3 dan akan tinggal 2J. So yang tinggal kat luar ni maksudnya saya tunjuk kat sini. Contohlah saya ambil 3H bahagi dengan H. Maksudnya kita akan ada sifar H lah. Tapi tak ada. Saya pelik lah pula sifar H ni kan. H nak. 3 dia tak ada. H dia ada kan. So dia boleh faktorkan H ni. Dia akan reminder 3 dan 1 kat atas kan. So H. Nampak? H ni apabila kita panggil faktor 2 kali H jadi 2H. Awak tengok balik lah. Sebab saya yang ini ni kalau saya save, awak tengok balik macam mana nak fahamkan. Kalau yang kembangkan tu boleh kan? Kalau yang kembang boleh tak? Yang kembangkan tu boleh, Faris boleh tak? Kalau tak boleh nak yang ini, at least yang itu boleh lah. Awak dapat markah pengiraan ni sikit pun tak apa. Kalau awak tak dapat 2H contoh, awak buat je sikit yang ini. Bahagi dengan ni. Awak tunjuk yang cara saya buat ni pun dapat markah juga sikit ni. Macam mana? Okey, boleh. Okey, sebab saya susah nak tunjuk dekat skrin macam mana. So kita pergi dekat topik yang awak senang nak score lah. Sebab kalau saya pergi lagi yang dekat pecahan apa tu, saya takut awak tak faham. So kita tengok yang mudah-mudah untuk faham. Okey. Kering lagi semua. Okey, bab 3 tu macam mana? Bab 3 dia ada juga yang macam ke fungsi Okay, kalau yang itu awak tengok balik lah sebab saya takut saya terangkan awak tak. Ni sebab dia macam faktor juga sikit. Ungkapkan huruf dalam kurungan. Awak tengok yang nombor 3 tu nanti saya buat nota untuk bab 4. Okey, bab 4 senang sikit untuk awak faham. Polygon. Bab 3 nanti saya buatkan nota dululah kepada kelas awak ni, macam susah sikit kot awak nak faham. Sekejap ya, saya nak buka buku
textbook dekat ni. Okey. Okey, awak tengok kat sini bab 4 tajuk poligon ya. Okey, awak kena ingat balik poligon sekata dengan tak sekata. Okey, yang ni mungkin awak boleh score. Okey, A ni sekata ke tidak? Sekata ke tidak? Okey, kalau awak tengok sisi dia sama, dia adalah poligon sekata. Kalau awak tengok A ni, sekata ke? Tak. So, kalau soalan tu tanya poligon sekata ke tak, ni poligon tak sekata. So, yang ni sekata tak? B ni B sekata ke tidak? Okey, B tak sekata sebab panjang sisi yang sama hanya di sini dan sini dia match dengan yang ni match dengan yang ni. So kalau yang sekata ni semua panjang sisi dia adalah sama. Contoh yang C tu. Awak nampak? Yang bucu ke bucu tu dia punya panjang adalah sama. Panjang sisi dia adalah sama. So ni adalah sekata. Contoh dia 4/4 sama kan? So dia punya sisi ni memang sama. Baru kita boleh bagi tahu dia adalah poligon sekata. Okey, awak tengok dekat sebelah ni. Menentukan jenis poligon. Ya? Okey. Okey, boleh teruskan? Okey, awak tengok yang anak panah saya tunjuk ni. Yang ni poligon sekata, iaitu 3 sisi segitiga yang sama. Yang ni segitiga tak sama. Okey, inilah contoh-contoh sama kita akan panggil poligon sekata. Dan yang sebelah ni, yang kat bawah ni poligon tak sekata sebab dia mempunyai sisi yang tidak sama. Okey? Awak tengok ni contoh-contoh dia kat tepi. Yang graf tu ada nak tanya tak? Yang graf tak masuk Kita lah sampai topik koordinat sahaja. Okey, membina poligon sekata. Ni awak tengok balik lah. Sikit-sikit je saya tunjuk. Okey, nanti bab 3 tu saya akan buat dulu nota untuk awak, baru boleh saya nak terangkan macam mana. Terlebih pula. Okey, awak nampak tak dekat muka surat apa-apa ni? Muka surat 61 Okey, awak tengok kat situ. Ni saya nak bagi awak ingat balik je ni.
Nanti masuk exam tau yang poligon ni. Okey. Tentukan sama ada setiap poligon berikut merupakan poligon sekata atau poligon tak sekata. Ni sekata tak? Ni sekata tak? Tak. Okey, B? Tak. Okey. C? Sekata ke tak? Saya tak dengar suara awal. Sekata D? E? E sekata tak? Tak. Okey. Yang ni? F? Okey. G? Tak. Tak? Tak. Dia sekata. Cuba awak tengok. Yang ni sama kan? Cuma dia punya ni awak tak nampak sangat sebab dia banyak sangat panjang sisi. Yang ni sekata ya. Kalau H ni sekata tak? Sekata Yang I ni pun sekata ya. Okey, suri rajah berikut. Tentukan bilangan paksi simetri setiap rajah. Okey. Poligon sekata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poligon tu nama apa? Bilangan sisi dia ada berapa? Ni simetri dia. Simetri ni sekejap. Mungkin awak susah sikit kau nak faham simetri tu. Sekejap ada macam tu. Okey, awak buat sampai yang ni je lah. Sampai okey, dia ada nama dia tau. Kalau 5 kita panggil apa? Poligon tu. Kalau 6 sisi berapa? Kalau 10 dekagon. Kalau pentagon berapa? 5 sisi. Kalau 6 hexagon. Kalau 7 heptagon, okey? Kalau 8 oktagon. Awak tengok balik nama-nama dia ni. Yang ni dah akan tanya juga berapa bucu, berapa ni. Awak tengok balik. Yang ni senang je. So. Kita akan tengok sikit lagi. Okey, yang ini penting. Ya Allah, dia tak berhenti dah pula. Okey, cara nak tahu dia punya sudut dalaman sudut dalaman sesuatu poligon itu macam mana? Contoh diberi. N adalah sisi, okey? Sisi untuk segitiga ada 3. Macam mana dia dapat 3 ni? Macam mana? Okay, awak tengok sisi dia ada 1, 2, 3. So, N sama dengan 3. So, hasil tambah sudut pedalaman adalah 1 darab 180. Bilangan segitiga ada 1. Okey, satu segitiga tu dia punya sudut dalamannya ni adalah 180. Okey, yang ini dia guna segitiga, dia tak guna satu lagi formula kan. Okey, daripada segitiga tu memang 180. Contoh pentagon, awak tengok pentagon tu, awak kena hasilkan segitiga yang ada ni.
Berapa segitiga yang dia ada? Kalau sisi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon ada 5 sisi. Dan segitiga yang dia boleh hasilkan adalah 3 kan? Jadi 3 darab 180 dapat berapa? Tulis kat sini. Dan yang ini saya nak suruh awak buat sikit lah. Yang ini ni. Selesaikan siapa? Dekagon. Dekagon 10. 10 sisi. 10, 9, 8, 7, 6. Saya tinggalkan lagi 1, 2, 3, 4, 5 lagi poligon untuk awak cari. Okey, kalau kat sini, sudut kat sini, okey ni sudut keluaran tambah sudut kedalaman sama dengan 180. Maksudnya sudut dalam poligon campur sudut yang ni dengan garis lurus, dia adalah 180. Okey, dia ada apa? Alternatif macam mana nak kira sudut tu, yang maksudnya sisi tolak 2 darab dengan 180. Contoh pentagon tadi kan. Pentagon ada berapa? 5 tadi kan. 5 tolak 2 darab dengan 180. Daripada segitiga tu lah terhasilnya formula ini. Jadi 5 tolak 2 darab dengan 180. Dapatlah sudut dalaman setiap poligon. Poligon ini hanya untuk poligon sekata sahaja. Okey. Okey, contoh dia bagi kat sini 13 sisi. Bilangan segitiga adalah n tolak 2. So dapat 11. Kalau dia ada poligon 18 sisi, segitiga yang boleh ada kat dalam tu adalah 18 tolak 2. Yang ni awak tengok balik ya, senang je. Ni nama-nama poligon daripada 12 sisi hingga 20 sisi. Okey, saya sepintas lalu je. Nanti hari Ahad ni tak exam lagi. Hari Khamis awak exam kan? Hari Ahad ni saya reference balik yang mana saya rasa awak boleh score lah. Kan? Kalau yang ini saya nak tunjuk takut awak tak faham. Ni awak tengok ni. Okey, sekarang ini. Okey. Untuk tahu sudut dalaman dia, cari bilangan sisi dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2 darab 180 dapat 540. Tapi yang ni kalau bentuk macam ni awak tahu kan dia 90 darjah, okey? So nak tahu X ni berapa? Awak dah tahu dia punya total tu berapa. So kalau awak tak pandai buat macam ni, yang tambah-tambah ni equal to ni je. Yang pentagon punya 540 ni tolak dengan sisi yang boleh dibagi ni. So dapatlah kalau awak tak pandai nak tulis macam ni, awak buat je 540 ni total yang dapat ni. Awak kena hafal sikit lah untuk yang ni. Yang ni awak kena tengok balik semula. Kan nak saya tunjukkan untuk cari yang ni. Yang biasa masa exam kertas 1 dan kertas 2 pun ada ni. Nak kena tunjuk tak ni? Faris boleh tak Faris? Kejap. Kan nak suruh saya tunjuk? Nak kena tunjuk ke tak? Tunjuk.
Tunjuk ya. Awak nak suruh saya tunjuk ke? Nak suruh saya tunjuk jap. Saya tunjuk satu ni je ya. Okey jap. Mana sini pintu? Okey, awak tengok ni. Saya tunjuk cara senang awak nak kira. Tapi awak kena hafal sikit lah formula nak dapatkan sudut dalaman bagi poligon ya. Okey. Okey, awak tengok Okey, hitung nilai X kan. Okey, X tu yang ini. Awak bulat besar-besar. Okey, first kali awak kena tentukan nilai yang dia dah bagi 60 darjah, 130, 100 darjah. Ni berapa tahu tak? Kalau dia petak kecil macam ni 90 ya. Kalau dia tak tulis pun kena hafal sikit yang kalau dia macam ni dan tegak ni adalah 90 darjah. So yang ini awak kena cari dulu sisi dia ada berapa. Awak kira 1, 2, 3, 4 dan 5. So nak tahu sudut dalaman dia, awak akan kena guna formula N tolak 2 darab 180 darjah. So dekat sini N dia ada apa? Ni adalah N. N adalah bilangan sisi. Lima tolak 2 darab 180. Jadi 5 tolak 2, 3 darab 180. Awak akan dapat 540. Ini adalah sudut dalaman untuk 5 sisi lah. 5 sisi. So awak tahu semua total dia kan? Total adalah 540. So kalau nak tahu X macam mana? 540 ni mengandungi awak buat equal, awak tambahkan 60 darjah tambah 130 darjah tambah apa lagi 100 darjah tambah lagi 90 darjah tambah berapa ni? X kan? X. Kita nak cari X lah. Ni. Apabila kita nak cari X, awak kira dulu semua ni dapat berapa? Ni dapat berapa? So awak kira semua ni dapat 380 tambah X. Semua sekali 540 darjah. So nak tahu X ni macam mana? Kalau kat sini dia adalah positif kan? Kita nak alih ke sini dan kita nak hapuskan dia macam mana? Kita kena tolak 380. Habislah dia kat sini. So yang ini pun kena tolak jugalah 380.
So dapatlah berapa X itu. X sama dengan berapa ni? 540 tolak 380. Dapatlah 160. Awak kira ya. So X sama dengan 160. Kalau awak tak pandai nak tulis macam ni, awak buat je. Sudut dalaman memang yang ini yang awak cari ni 540. Tolak je dengan unit-unit yang ada ni. Contoh A, B, C, D. Contohlah awak tak tahu kan. Awak buat je X sama dengan ni, tolak yang awak kira tu. Dapatlah X. Ni kalau awak tak pandai nak tulis macam ni lah. Macam saya ni, kalau ikutkan yang skema dia punya susunan yang betul lah. Tapi kalau awak tulis macam ni pun still dapat markah. Cumanya tak ada satu step tertinggal lah yang ni. Tolak 60, tolak apa ni? 130. Tolak. Saya nak bagi awak dapat markah macam ni. Dah ni sudut yang ni. Dapatlah 540 tolak 380. Okey, dapatlah. Okey. Boleh? Boleh yang ni? Nanti awak cubalah buat soalan. Sebab nanti masuk exam kan tak tahu pula. Awak hafal sikit. Hafal sikit. Okay, kalau nak tahu sudut luaran dia, pun ada formula. Hasil tambah sudut pedalaman bahagi dengan sekejap ya. Yang sebelah dia ni. Nak tahu sudut luar. Okay, nampak? Ni cara nak kira sudut luaran. Contohlah kat sini dia bagi hexagon. Hexagon ni sisi ada 6 sisi. So hexagon tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni hexagon. Dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi lah. 6 sisi. So formula dia, kalau sudut dalaman ni kan, ni N tolak 2 darab 180. Kalau nak cari yang kat luar, dia kena
bahagi. Kalau yang ini heksagon sekata sahaja. So dia punya, kan kalau tu dia punya sisi sama kan. Apabila sisi dia sama, luaran dia punya sudut ni sama lah. So nak tahu berapa, bahagi je lah dengan N tu 6 sisi. Yang ni darab dulu, hasil tambah sudut kedalaman. Hasil sudut kedalaman macam mana? N tolak 2 darab 180. Dapatlah 720 ni. So 720 bahagi 6 dapatlah 120 untuk setiap sisi ni. 120. Semua 120 ni sebab dia sekata. Sekejap. Dia boleh guna tak untuk tak boleh. Tak boleh. Semua yang untuk sudut luaran ni hanya untuk yang poligon yang sekata sahaja. Poligon yang tak sekata tak ada contoh lah. Okey, biasanya dia akan bagilah nilai-nilai. Okey, sekejap ni. Semua sekata. Kalau tak sekata, sekejap ni. Kalau tak sekata tu awak boleh tengok contoh. Contoh 6 ke. Okey, saya tunjuk sikit lah. Dia kebiasaan soalannya dia akan okey, awak nampak ni kan yang saya tunjuk dekat skrin. Okey, ni contoh poligon tidak sekata. Dia ada berapa sisi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Okey. Sekejap. Kenapa 360? 1. Okey, yang ni yang tidak sekata ya. Yang tidak sekata y 360 equal to, kenapa 360? Sekejap ni. Okey, 120 darab. Okey, sudut luarannya. Ratus 80. 360.
4, 5, 6. Kenapa? Why? Dia ada bagi hint ke sini? Oh, I see. Okey, dekat muka surat 64, hasil tambah sudut keluaran sebuah poligon ialah 360. Okey, itulah hint dia untuk okey. Silap pula. Aku tahu tadi. Okey, tadi kan. Okey, tadi yang kita cari N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. Yang ini untuk poligon sekata yang dalaman 120 tu kat dalam. Ada 6 sisi kan. Okey, kalau yang keluaran ni, sudut yang kat luar ni, hasil tambah dia adalah 360 darjah. So, untuk tahu B ni, awak kena buat macam tadi juga lah, 360 bersamaan dengan nilai-nilai yang ada kat luar. Okay. So, awak boleh rujuk balik. Sebab masa kita dah kurang, dia poligon ni saya tu balik. Okay. Awak tengok yang dekat muka surat tu. Macam mana, sama je cara dia, saya nak tunjuk pun sama je. Cara dia sama je dengan buku teks awak tu. Cuma jumlah dekat sudut luar tu adalah 360. Correctionnya untuk yang tadi tu kita untuk dapatkan sudut dalaman untuk setiap satu sudut kat dalam tu. Okey, yang ini awak tengok balik muka surat 65. Cara nak penyelesaian dia tu, kalau saya tulis sama je macam mana nak kira yang saya tunjuk tadi. So, dapatlah B sama dengan 65. Okey, rasanya lagi berapa lagi bulatan? Bentuk geometri dengan bab 7 kan? Koordinat. Hari Ahad ni lah saya akan revisekan awak. Saya harap yang ini awak kalau tak boleh saya meninggalkan. Kenapa pula?
Terkeluar sendiri lah pula. Faris keluar ke? Sorry tadi tertekan apa dah. Sekejap. Okey. Saya nak suruh awak buat latihan yang saya bagi tahu tu lah. Buat sikit-sikit. Nanti masuk exam. Ingatlah formula-formula yang ni. Okey, boleh Faris, kalau tak faham antara tajuk 1 hingga 4 ni daripada jujuka, pemfaktoran, bab 3 tu nanti saya bagi nota dalam kelas awal ya. Boleh. Bab 4 ni rasa macam boleh scroll sikit, cuma awak kena ingat formula polygon tu sikit lah. Okey, yang ni lah awak tengok balik sikit. Banyak jugalah polygon ni, tapi senang je ni. Okey, nampak tak yang dekat perhatian ni? Inilah antara awak kena ingat. Okey, boleh. So, saya tak teruskan lagi. So, saya nak suruh awak buat sikit lah latihan mana sekejap. Saya nak suruh awak buat latihan kenapa macam tu? Selalu ni. Kenapa terkeluar dari tadi? Harus saya keluar. Aduh. Gitu.